Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada lebih 1,400 produk makanan yang dijual di negara Brunei Darussalam, hanya kira-kira 800 produk memaparkan maklumat garam. Dapatan daripada kajian Pusat Promosi Kesihatan itu dikongsikan oleh Menteri Kesihatan pada Majlis Pelancaran Strategi Kebangsaan Pengurangan Garam 2023. Dari aspek pengambilan makanan tinggi garam, tingkah laku penambahan garam dalam masakan antara tabiat yang tinggi di negara ini. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga mengongsikan kaji selidik kebangsaan penyakit-penyakit tidak berjangkit 2016 yang mendapati 28% dalam kalangan orang dewasa di negara ini mempunyai penyakit tekanan darah tinggi. Tambahnya lagi, ia boleh dicegah dengan mengamalkan cara hidup sihat, terutamanya dengan amalan pemakanan sihat. Bukti yang jelas telah menyatakan bahawa lebih banyak sodium yang diambil akan menyebabkan lebih tinggi tekanan darah akan meningkat. Hasil dapatan daripada kaji selidik kebangsaan penyakit tidak berjangkit 2016 tersebut juga menunjukkan bahawa purata pengambilan garam bagi penduduk negara Brunei Darussalam ialah sebanyak 10 gram sehari, iaitu 2 kali ganda daripada jumlah yang disyorkan oleh pihak WHO. Buku Strategi Kebangsaan Pengurangan Garam 2023 hingga 2030 berfungsi sebagai panduan ke arah mencapai sasaran kebangsaan iaitu pengurangan pengambilan garam secara purata 15% menjelang 2030. Beberapa garis panduan telah pun dihasilkan sebagai rujukan dan panduan bagi kementerian terlibat dan pihak berkepentingan untuk mencapai matlamat sasaran. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Berakas. Majlis Penasihat Perniagaan APEC minggu lalu menggesa Menteri-Menteri Perdagangan APEC untuk menilai cabaran yang dihadapi di rantau ini termasuk risiko alam sekitar, tekanan kewangan dan krisis kos kehidupan sebagai peluang untuk meletakkan rantau ini di landasan baharu ekonomi inklusif dan mampan. Surat berasingan kepada Menteri-Menteri Perdagangan dan Menteri Pengangkutan APEC dan kenyataan mengenai pertubuhan perdagangan dunia dan kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik menarik perhatian APEC. Pengerusi APEC 2023, Dominic Ang berkata sektor swasta mahu agar kerajaan di rantau ini membangun berdasarkan apa yang dipelajari dari pandemik. APEC menyokong usaha tersebut dengan membentangkan cadangan bagi kerajaan yang jika dilaksanakan akan membuahkan hasil. Setiap lapisan rakyat dan penduduk sama ada sektor kerajaan, swasta maupun badan bukan kerajaan perlu berganding bahu menggembling tenaga dan kepakaran dalam merealisasikan agenda utama pembangunan negara ke arah wawasan Brunei 2035. Selaras dengan tema Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri, anjuran Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah kali ke-19, iaitu memperkasakan penglibatan masyarakat dalam mencapai wawasan Brunei 2035. Setiap lapisan masyarakat juga perlu memperkasa potensi diri dan mengambil peranan masing-masing dalam mendukung matlamat wawasan. Menurut para perwakilan yang terpilih bagi majlis sambutan tersebut, setiap individu perlu menanamkan azam dan aspirasi dalam membantu merealisasikan wawasan Brunei 2035. Ini termasuk melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran bagi mendepani cabaran masa depan. Dan insyaAllah dalam tempoh menuju wawasan 2035, kami akan mengupgrade hal-hal bangunan dan aktiviti-aktiviti kami untuk menuju wawasan 2035. Dan juga ada satu rancangan yang terbaru yang akan mencapai 2035 iaitu dipanggilnya sebagai Wisma Warga Emas. So we are trying to expand RBC to make it even bigger and better than before. So of course we're trying to bring the taste of modern Brunei to not just only Brunei but to beyond Brunei as well. So, iaitu kalau di Makan Choice and Berhad atau McDonald's Brunei ada menyediakan beberapa pekerjaan lah dan peluang pekerjaan untuk anak-anak muda Ketani. Untuk makluman juga, Makan Choice and Berhad ada 100% lokal dan 80% ada di bawah umur 30 tahun.
Many strategies that we have put in place. Macam for the school children, kami work with Big Begawan. We talk about sustainability, environmental punya issues. What can they do? What do they need to learn about race education, sama awareness. The other piece is of course Sarwa Cipta, which is the creative innovation technology. AITI mempunyai inisiatif yang bernama Coding BN, iaitu program selama 6 bulan untuk para belia yang mencari pekerjaan dalam bidang ICT. Dalam program itu mereka diajar kemahiran pengekodan supaya mereka dapat mencari kerja yang bersesuaian dengan qualification mereka dalam bidang ICT. Kami ada macam BRICOM atau bridging atau macam sekiranya diorang akan memasuki institusi seperti Universiti Teknologi Brunei, tapi poin diorang tidak cukup, kami beri diorang alternative way. Macam itulah masuk bridging program itu selama 14 minggu dan diorang lepas habis saja program tersebut, diorang boleh apply first year di UTB. Meningkatkan industri maritime di Brunei Darussalam. Dari sana kami cubalah untuk membukakan peluang dari segi industri maritime in the context of providing not just job opportunities tapi as well as exposure dalam bidang maritime. What we contribute is we support this Ayu Usahawan program, and to date we have awarded around 4 companies to be in this program. So 2 has graduated from this program, and we have just awarded another 2 companies that will be contributing to another 3 years program in this Ayu Usahawan. Amalan memberi duit raya adalah perkara yang sinonim menjelang Hari Raya Aidilfitri dan detik ini pasti ditunggu-tunggu oleh golongan kanak-kanak yang menerimanya. Bukan itu sahaja, terdapat juga setengah golongan dewasa dan warga emas yang mendapat duit hasil pemberian dan sedekah daripada pihak tertentu. Ikuti laporannya bersama Muhammad Daud Haji Tua. Beri duit raya dianggap sebagai sedekah. Jangan menganggap duit raya sebagai satu tanggungjawab yang harus dilaksanakan semasa menyambut kedatangan tetamu berkunjung ke rumah untuk berhari raya. Dulu banar-banar indah pulang kena berempau, macam kena suruh bawa gula-gula saja. Cuma itulah. Sekali udah tu ada orang beri macam sedekah betul RM1. Anu masa ni RM2, RM3. Depend sarahan apa ni anak buah tu kan. Kalau anak buah banyak sedikit lah tu. Macam RM5, RM3 satu lah. Sebaik-baiknya sentiasa mengingati anak-anak dengan memperbetulkan perspektif bahawa konsep Hari Raya Aidilfitri ialah untuk mengeratkan silaturahim dengan budaya ziarah-menziarahi dan saling bermaaf-maafan. Muhammad Daud Haji Tua melaporkan untuk Berita RTB. Ucapan selamat Hari Raya menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Auda kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Kami dari Farmasi Pesakit Luar Hospital Ripas ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami kru Seru 3 RTB ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Perkhidmatan Radio Brunei terus bergerak ke hadapan seiring usianya mencapai 66 tahun dengan menerokai platform-platform digital sebagai medium yang dapat merentasi sempadan dan didengar oleh semua peringkat usia. Memulakan siarannya pada 2 Mei 1957, kini Radio Television Brunei RTB mengendalikan 5 stesen radio yang berperanan sebagai media komunikasi rasmi kerajaan. Menerusi pendedahan dan kemajuan teknologi terkini, perkhidmatan radio terus bertahan dan berperanan serta relevan sebagai media yang penting dalam menyediakan maklumat kepada masyarakat.
Seiring dengan perkembangan teknologi masa kini, kami pun telah mengatur langkah dengan membuat program yang mana menggunakan platform media sosial. Radio ataupun Juruhebah bukan hanya dapat didengarkan di radio, malah dapat diikuti di platform media sosial seperti YouTube, Instagram dan juga Facebook. Para juruhebah atau penyampai radio juga berperanan penting agar sentiasa kreatif dan proaktif selaras dengan perubahan semasa dan perkembangan teknologi di samping pentingnya penerimaan masyarakat. Okey, baik Nauda, seterusnya kita menerima satu ucapan selamat Hari Raya di sini. Berkumpul bersama radio dan masyarakat berpisah tiada. Jadi dalam arti kata yang lain, dengan adanya dukungan dari masyarakat pendengar, di samping agensi-agensi berkaitan, kerajaan, swasta dan seumpamanya, maka dapatlah kami melaksanakan tugasan itu dengan lebih mudah. Pendengar kita, masyarakat kita, mereka harus memberi kerjasama kepada radio untuk sentiasa bersama menyertai apapun program-program yang dikendalikan oleh radio. Kerana tanpa mereka, radio tidak akan berjaya. Bersempena hari ulang tahun ke-66 Radio Brunei, bahagian rancangan Radio RTB petang kemarin menganjurkan majlis doa selamat. Hadir Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, pemangku pengarah RTB. Berlangsung di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar, majlis turut diisikan dengan tazkirah bertajuk Etika Kerja Menurut Islam. Salah satu matlamat di bawah Pelan Strategik Kementerian Kesihatan 2019-2023 ialah pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit tidak berjangkit di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan dengan pendekatan yang disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah memulakan pelaksanaan kod pemasaran makanan dan minuman secara berhemah kepada kanak-kanak di negara Brunei Darussalam pada tahun lalu. Kod pemasaran tersebut dihasilkan dengan kerjasama agensi-agensi berkepentingan untuk mengawal iklan-iklan makanan dan minuman di negara ini. Dr. Hajah Nurul Ehsan binti Haji Abdul Hamid, Pegawai Perubatan Kanan Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan menjelaskan, kod pemasaran dihasrat dapat mengawal pemasaran makanan dan minuman yang mengandungi kadar gula, garam serta lemak yang tinggi. Tambahnya, kod berkenaan disasarkan kepada para penjual atau syarikat makanan dan minuman serta syarikat pengiklanan dalam memastikan pengamalan pemasaran makanan dan minuman yang berhemah di samping memperkenalkan persekitaran ke arah menyokong cara hidup sihat. Semua pemasaran makanan dan minuman mesti disediakan dengan memenuhi tanggungjawab sosial terhadap pengguna dan masyarakat. Pemasaran makanan dan minuman kepada kanak-kanak itu menggunakan taktik menakutkan kepada mereka supaya diorang membalilah makanan itu. Contohnya salah satunya lah macam pemasaran itu ia mencadangkan macamnya kalau kamu makan makanan ini, kamu akan menjadi pandai, cerdik. Itu kirakan mengelirukan, itu tidak dibenarkan. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT Kementerian Kewangan dan Ekonomi baru-baru ini telah mengendalikan pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan alat timbangan jenis axle weight di Pos Kawalan Sungai Tujuh, daerah Belait. Hasil daripada pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat timbangan jenis axle weight milik Jabatan Pengangkutan Darat Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi adalah sah, tepat dan berdaftar selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151, Peraturan-Peraturan Penelitian Alat-Alat Sukatan dan Timbangan 1994 di bawah Seksyen 3-1. Penggunaan alat timbangan berkenaan adalah bagi memastikan kenderaan-kenderaan berat yang melalui pos-pos kawalan JPD tidak membawa lebih muatan yang dibenarkan. Merujuk Peraturan 161 Peraturan-Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68, menawan kenderaan yang membawa lebih muatan akan dikenakan kompaun.
Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi mengingatkan mana-mana kenderaan berat yang masuki negara ini supaya sentiasa mematuhi tahap muatan yang dibenarkan dengan sewajarnya dan semua kenderaan disarankan memiliki permit kenderaan yang sah dan pemandu kenderaan perlu mempunyai lesen memandu yang sah serta sentiasa mematuhi Akta Lalu Lintas Jalan Raya. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK menjalankan operasi sakat yang tertumpu di beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara. Dalam operasi di kawasan rumah sewa di kawasan Mukim Sengkorong, 3 lelaki warga negara asing ditahan dengan 2 daripadanya dipercayai melakukan kesalahan di bawah bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 iaitu tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Manakala dalam operasi di Mukim Brakaspi, seorang warga negara asing ditahan atas kesalahan yang sama. Sementara itu, 3 warga negara asing lagi ditahan dalam operasi yang tertumpu di sebuah rumah di Mukim Gadong. Salah seorang daripada mereka dilaporkan sebagai pekerja yang lari daripada majikan.